Assalamualaikum. Semoga anda dalam lindungan dan rahmat Allah selalu. Setiap dari kita pasti tak terlepas dari pernah takutkan sesuatu kan? Takut tu sebahagian dari kehidupan. Takut yang biasa tu okey je kan? Tapi takut yang berlebihan, yang melampau-lampau boleh menyebabkan seseorang itu risau, cemas, bimbang tak menentu. Sebagai contoh, ada orang terlalu takutkan hantu. Kalau terbangun tengah malam, nak pergi tandas dalam rumah pun takut kalau tak ada yang teman. Bila terbangun di tengah-tengah malam, itulah saat yang mencemaskan bagi dia. Apalagi bila terdengar bunyi-bunyi yang pelik-pelik. Berdebar-debar pula jantung ni rasanya. Tak ke masalah tu? Jadi, takut ni sebenarnya apa? Takut ni sebenarnya satu ujian. Ujian? Ya ke? Iya, Cik Embun. Ini Al-Quran yang kata. Rupa-rupanya, takut ni cuma satu ujian. Cuba Cik Embun cek di surah Al-Baqarah, surah yang kedua, nombor ayatnya 155. Dalam ayat tu, Allah kata, dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan. Jadi, diuji dengan takut tu sudah pasti. Dah confirm dah. Tapi, tak adalah yang nak dicemaskan sebab ujian ketakutan ni pun cuma sedikit je. Sedikit? Kalau sedikit, kenapa ada orang yang terlalu takut? Seseorang tu jadi terlalu takut bila dia tak dapat mengawal fikirannya kerana ketakutan itu bermula dari fikiran. Okey, sekarang ni macam mana kita nak kawal rasa takut yang berlebihan? Ada 4 langkah. Yang pertama, kawal fikiran anda. Yang kedua, tingkatkan keyakinan anda kepada Allah. Yang ketiga, usaha atau ikhtiarkan. Dan yang keempat, jauhi larangan Allah dan patuhi perintahnya. Okey, sekarang ni apa yang kita takutkan? Katakanlah, sebagai contoh, kita selalu takut tak cukup duit. Belum sampai setengah bulan, dah cemas tak menentu. Mula dah terfikir macam-macam. Dan dari tak cukup duit untuk beli barang dapur, terfikir pula macam mana kalau tiba-tiba ada ahli keluarga kita yang sakit. Macam-macam kemungkinan, macam-macam yang boleh jadikan. Okey, langkah pertama, kawal fikiran anda. Jangan biarkan fikiran anda lepas bebas ke sana sini. Yang kedua, yakinkan dengan sepenuh hati anda bahawa Allah lah yang maha memberi rezeki. Allah lah yang maha mencukupi segala keperluan. Allah lah yang maha menolong. Sebenarnya, bila kita yakin dengan Allah, tak ada sebab untuk kita takut tak cukup duit kan? Sebab apa? Sebab Allah sesuai sangkaan hamba-Nya. Kalau kita yakin 100% bahawa Allah maha baik dan Allah maha menolong, pertolongan itu pasti akan sampai. Duit kita tu akan Allah cukupkan untuk apa saja keperluan kita. InsyaAllah. Tidak ada apa yang kita hajatkan yang tidak dapat dipenuhi oleh Allah. Jadi, mintalah pertolongan Allah. Selalu-selalu doa macam ni. Ya Allah, cukupkanlah segala keperluan kami. Bila rasa takut tu mula datang je, bila kita mula terfikir je pasal tak cukup duit ni, jangan cakap, alamak, macam mana ni nanti duit tak cukup? Ataupun, habislah duit aku. Jangan cakap yang macam ni. Hindari cakap-cakap yang negatif. Jangan dilayan fikiran yang macam ni. Sebaliknya, anda katakan, InsyaAllah cukup. Okey? Pada masa yang sama, harus diingat bahawa meyakinkan diri saja tak cukup kerana usaha atau ikhtiarnya perlu ada. Usaha kita mesti sesuai dengan keyakinan kita. Makanya, kalau kita betul-betul yakin, kalau di hati ini tiada langsung keraguan bahawa Allah maha baik dan Allah maha menolong, kita perlulah berusaha bersungguh-sungguh kalau kita serius nakkan sesuatu. Jadi, kalau kita selalu takut tak cukup duit, apakah usaha yang perlu kita lakukan? Mungkin kita kena hati-hati dengan perbelanjaan bulanan. Perbelanjaan kita harus sesuai dengan pendapatan. Kalau pendapatan kita biasa-biasa je, tapi kita boros berbelanja, macam mana nak cukup? Atau mungkin kita kena cari pekerjaan yang pendapatannya sesuai dengan perbelanjaan kita. Ikhtiar atau usaha perlu ada. Kalau duduk saja tanpa buat apa-apa, sekalipun kita rasa kita cukup yakin dah dengan Allah, memang takkan jadi apa-apa. Selain itu, kalau kita mengharapkan kebaikan dari Allah,
tentulah kita kena jauhi segala larangan Allah dan patuhi perintah Allah kan? Barulah Allah yang Maha Baik akan memberikan hasil yang baik sesuai sangkaan kita. Okey, sekarang ni macam mana kalau yang kita takutkan itu adalah sesuatu yang belum pasti? Kita risaukan bahaya yang belum datang. Sebagai contoh, sekarang ni kan musim banjir yang tak menentu. Kawasan yang tak pernah banjir teruk sebelum ni pun tiba-tiba terpukul dengan banjir yang berskala besar. Kita jadi risau dan cemas memikirkan tempat kita ni nanti macam mana. Bila nampak awan mula gelap je, mulalah nak panik. Jadi, apa nak buat? Okey, macam yang tadi. Mula-mula, kawal fikiran anda. Kalau anda biarkan fikiran-fikiran yang negatif ni terus masuk, anda akan terus takut. Jadi, kawal fikiran anda. Katakan kepada diri anda, jangan risau, kita kan ada Allah. Allah Maha Baik, Allah Maha Menolong dan Allah Maha Melindungi. Tak ada yang boleh memudaratkan kita ini tanpa izin Allah. Sematkan keyakinan ini kemas-kemas di hati anda. Lepas itu, yang perlu kita lakukan adalah banyakkan berdoa, minta pertolongan Allah dan bersiap sedia dengan apa-apa yang patut untuk menghadapi apa saja kemungkinan. Siapkan ahli keluarga kita, dokumen-dokumen dan barang-barang penting yang perlu dibawa bersama, siapkan awal-awal. Jangan dilayan fikiran-fikiran yang negatif. Jangan salah fokus. Fikiran anda sendiri yang boleh kawal. Fikiran-fikiran yang negatif tak akan dapat memudaratkan anda. Jadi, kawal fikiran anda. Keyakinan memang boleh membuahkan hasil yang sangat menakjubkan. Tapi masalahnya, keyakinan adalah soal hati. Dan apa yang sebenar-benarnya dalam hati kita ni, hanya Allah yang tahu. Jadi, ambillah masa untuk membina keyakinan kerana usaha anda untuk mendekati Allah pasti tak akan disia-siakan. Kalau dengan Allah, memang tiada yang mustahil. Okey, sekian dulu ya. Channel ini membahas tentang permasalahan kehidupan yang seringkali menjejaskan kestabilan emosi. Kalau anda ingin lihat lebih banyak video seumpama ini, silakan subscribe dan tekan loceng notifikasinya sekali supaya anda tak terlepas video-video yang bakal diupload. Mohon maaf andai ada sebarang kekurangan dan kelemahan. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.